Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita nak mulakan, nak sambung balik kepada surah Maryam pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung daripada ayat ayat 41 hingga ke 50. Okay, iaitu cerita tentang kisah Nabi Ibrahim atau dialog dengan ayahnya tentang penyembahan berhala. Okay. Jadi sebelum tu suka Ustazah nak bawa kepada sahabat-sahabat yang mungkin kita terfikir kenapa program ini diadakan pada waktu malam. Okay? Dan kita tengok bagaimana Imam Munzir menasihatkan anaknya Nu'man. Dia kata apa? Ya bunayya, uhibbu lakan nazar fil adabi bil lail fa inna qalbu bin nahar ta'irun wa bil laili sakinun fa kullama aw'aita fihi syai'an 'alliqhu. Maksud dia kata apa? Imam Munzir dia kata kepada anak dia nasihat kepada anaknya, dia kata, wahai anakku, aku suka memerhatikan dengan teliti dalam persoalan adab pada waktu malam. Kerana hati ini pada siang hari dia berterbangan, berkeliaran. Sedangkan pada malam hari dia akan menjadi tenang. Okay? Jadi itulah kenapa kita buat program SMS Aisyah ini untuk tadabbur surah Maryam ini pada waktu malam. Kerana pada waktu malam ini dia wabil laili sakinun, dia akan memberikan satu ketenangan. Okay? Tidaklah disibukkan terlampau banyak dengan urusan dunia. Lalu akhirnya kita nak bawa diri kita nak berjumpa dengan Allah dengan beberapa peringatan-peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran Karim. Okay? Moga-moga benar-benar kita memanfaatkan waktu malam yang Allah memberikan kepada kita untuk diisi sebelum kita tidur adalah dengan tazkirah-tazkirah. Dan tidak ada zikir yang paling terbaik adalah zikir daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi apa peranan kita apabila kita dah ada ilmu, tanggungjawab kita apa dia? Tanggungjawab kita adalah untuk beramal. Dan ingatlah dalam bab beramal Nabi bersabda kepada kita, iklafu minal amali ma tatiqun. Beramallah kamu, beratilah diri kamu semua dengan amalan yang kamu mampu untuk melakukannya. Bermakna bukan kita nak dengki dengan apa yang orang lain mampu. Kalau kita ni mampu untuk berpuasa, jadikanlah kita di kalangan orang yang as-saimin. Duduk dalam golongan itu. Kalau kita ada peluang dengan keadaan kesakitan, Allah memang bebankan kepada kita dengan ujian sakit, lalu besar kemungkinan Allah nak letakkan kita dalam kategori orang yang adzakirunallah katsira, orang yang mengingati Allah banyak-banyak. Okay? Tapi apabila kita mampu dengan kudrat yang Allah bagi, Allah nak letakkan kita di kalangan al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Okay? Jadi setiap orang Allah mentaklifkan adalah benda yang berbeza. Jadi tanya diri kita apa bahagian kemampuan yang Allah bagi kepada kita untuk kita sumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang baru kita nak masuk kepada surah Maryam. Kenapa Ustazah kaitkan dengan adab awal-awal? Sebab dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan dialog dengan ayahnya, bagaimana kita tengok adab seorang anak kepada ayah. Okay? Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca dulu, tapi Ustazah tak bacalah keseluruhan daripada 41 hingga ke 50 dengan masa yang terbatas kepada kita. Okay. Sebelum tu kita tengok, Ustazah nak chat dulu siapa-siapa yang join pada malam ni. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna semua. Moga-moga di sini kita berkumpul dan insya-Allah di hari akhirat kelak di dalam syurga Allah ketemukan kita kembali. Okay, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه
innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Alhamdulillah, kita tengok bagaimana dalam ni semuanya yang sampai Ustazah baca tadi adalah merupakan dialog, okay? Panggilan. Okay? Kita cuba perhatikan setiap satu benda yang Nabi Ibrahim nak cakap dengan ayah dia, dia panggil. Padahal direct je boleh sebut je. Sambung ayat apa yang cerita yang nak digambarkan oleh, yang nak diceritakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayah dia. Tapi dialog ini Allah merakamkan setiap ayat. Okay? Dia panggil ya abati, ya abati, ya abati. Okay? Ada di sini ada 3 kali dipanggil, 4 kali dipanggil ya abati. Menunjukkan banyak. Okay? Tengok satu persatu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Okay? Sebutlah, ceritakanlah. Okay? Sampai menjadi satu zikir. Okay? Maknanya tanggungjawab kita sekarang Allah arahkan kepada kita yang baca kitab ini, tanggungjawab kita cerita kepada orang sekeliling kita. Tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim. Dan yang perlu kita cerita, jangan dimasukkan dengan momok-momok ataupun cerita-cerita Israeliat. Okay? Dia kata fil kitab, cerita tentang Nabi Ibrahim sebagaimana yang ada dalam Quran. Sebab kita takut apabila kita mula bawa cerita sebagai penglipur lara. Ustazah cuba ingat bagaimana dulu zaman-zaman kecil kan Tok kan dia cerita dekat Ustazah. Dia cerita tentang Nabi Ibrahim. Contoh nak ceritanya Israeliat. Okay, dia kata Nabi Ibrahim ni, contohnya dia kata dia suruh dikerahkan oleh Sarah. Sarah tu cemburu sangat kepada Hajar. Lalu dia suruh letak jauh-jauh kepada Hajar. Sebab dia sakit hati tengok Hajar dah ada anak. Sedangkan dia tak ada anak. Sedangkan tak layak kita untuk mengatakan kepada Sayyidatina Sarah. Seperti itu. Sikap cemburu. Memang fitrah orang cemburu. Tapi tak sampai kepada tahap dia menyuruh kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bukan menjadi orang yang queen control. Maknanya ikut je semua perintah yang diberikan oleh isterinya tanpa usul periksa. Okay, jadi di sini kadang-kadang kita nak cerita tentang sesuatu, Allah pesan dekat kita, wadhkur fil kitab. Ceritalah sebagaimana yang duduk dalam kitab. Cerita-cerita yang ada ni cukup dah. Yang Allah tak cerita kepada kita itu tak penting. Dan jangan ditambah-tambahkan. Okay? Takut-takut kita mengada-ngadakan sesuatu yang tak betul. Okay? Allahu Akbar. Sebab nak menyedapkan cerita kan kadang-kadang kita menambah. Banyak kita baca buku-buku yang menambah-nambahkan cerita. Okay. Sekarang kita bawa cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan gelarannya adalah penghulu segala anbiya. Okay. Ketua para anbiya. Allahu Akbar.
Dan kita tengok bagaimana ujian yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim ni sangat besar. Okay? Sangat besar. Dan untuk Nabi, apabila Nabi dengar cerita tentang Nabi Ibrahim ini, Nabi kata, ya Allah, Allah tak uji aku sebagaimana Nabi Ibrahim. Apa ujian yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim? Iaitu ujian keluarga. Okay? Berapa ramai orang boleh berdakwah di luar daripada keluarga mereka, tetapi mereka tak mampu untuk berdakwah kepada ahli keluarga mereka. Ya, okay, terima kasih. Allahu Akbar. Jadi dia kata innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia itu Nabi Ibrahim ini adalah seorang siddiqan, seorang yang benar. Apabila kita sebut benar dan membenarkan apa yang dibawa oleh Allah, okay? Tanpa protes. Sebab inilah karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang Allah perintah tidak pernah merungut. Dan dia memandang bahawa setiap apa yang dibawa oleh Allah ini, apa yang diarahkan oleh Allah mempunyai hikmah yang sangat hebat. Okay? Nabi ya, dan dia adalah seorang nabi yang sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Membawa satu risalah. Kita nak bawa cerita dia. Jadi di sini dia nak bawa kepada kita, ingatlah ketika dia berkata kepada bapa dia, idh qala li abihi. Poin ini yang perlu kita terapkan kepada masyarakat, kepada diri kita, iaitu tentang apa? Tentang adab. Okay? Adab. Adab ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Okay? Dan apatah lagi yang kita bercakap ini adalah dengan keluarga. Dia kata apa? Idh qala li abihi. Ketika mana? Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya. Okay? Dalam surah yang lain dia cerita siapa ayahnya. Ayahnya adalah Azar. Okay? Okay, lalu dia kata kepada ayahnya yang mana kita pun tahu bahawa Azar ini adalah yang membuat berhala. Dia kata ke ayah dia, ya abati. Okay, panggilan abati ini, kalau biasa orang Arab, dia akan panggil ayah dia, ya abi. Okay? Tapi apabila dia letak ya abati, iaitulah membesarkan ayah dia. Dengan bahasa kita panggil, wahai ayah yang aku kagum, wahai ayah yang aku sayang, wahai ayah yang aku cinta. Lebih kurang macam itulah. Lima ta'budu ma la yasma'un. Kenapa engkau, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar, sesuatu yang tidak boleh melihat, wala yughni anka, sesuatu yang tidak boleh memberikan kekayaan kepada engkau sedikit pun. Okay? Poin yang dia bagi ini adalah 3 benda. Okay? Apa dia? Yasma'u. Tidak mampu mendengar sampai bila-bila pun berhala yang dibuat oleh ayah dia, yang disembah oleh ayah dia, menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ini seorang yang sangat peka. Okay? Seorang yang menggunakan orang-orang rusyda, orang bijak, menggunakan akal fikiran. Okay? Tidak mudah untuk digoyahkan. Kerana dia apa? Kerana dia buat suatu benda dengan ilmu, dengan akal fikiran. Ya Allahu Akbar. Di sini disebut kepada kita iaitu 3 poin. Yasma'u, la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Dan benda ni penting. Kenapa? Sebab apabila sebut kepada penyembahan, bermakna seseorang ni ada masalah. Seseorang ni dia rasa lemah. Lalu dia pergi untuk menyembah. Dia pergi untuk mengadu. Okay? Sebab contohnya seorang, kita kata sebut, okay? Apabila sebut hamba, bermakna dia bekerja dengan tuan dia. Dan dia bekerja menunjukkan bahawa dia ni lemah, dia memerlukan sesuatu daripada tuan dia. Sekarang apabila orang tu sembah berhala, bermakna dia tu lemah. Bagaimana mungkin untuk dia menyembah kepada sesuatu yang sangat lemah? Okay? Sifat lemah ini Allah rangkumkan di sini 3 benda kelemahan. Kalau orang ni merangkumi benda ni, bermakna orang tu adalah ada cacat celah. Apa dia? Pertama, lemah dia tidak mampu untuk mendengar. Kita kalau orang tak ada pendengaran, orang yang tuli, kita panggil apa? Cacat. Yang kedua, wala yubsir.
tidak boleh melihat. Kita panggil buta. Okay, orang buta kita panggil cacat. Okay. Yang ketiga, wala yughni anka syai'a. Orang tu fakir, orang tu miskin. Dia tak boleh beri apapun kepada kamu. Tidak memberikan manfaat. Okay. Jadi kalau orang, kita pergi minta kepada dia tapi dia tak boleh memberi sesuatu. Kata-kata dalam satu pepatah, dia kata apa? Orang yang menyembah selain daripada Allah seperti seorang tawanan, seorang tawanan yang merayu kepada tawanan juga untuk membebaskan dia daripada penjara. Logik tak? Dia minta, dia rayu, dia minta kepada tawanan tu, tolonglah, bawa aku keluar daripada ni, bantulah aku, bantulah. Yang dia minta tu, yang tu pun tawanan juga. Allahu Akbar. Quran. Jangan main. Okay? Jangan. Jadi di sini kita nak bagi faham, kenapa sebelum ni dia bawa cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Okay? Yang mana Nabi Isa meneruskan kerja ataupun meneruskan risalah yang dibawa juga oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sekarang dia cerita seterusnya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam atau lebih daripada ke atas. Isa, Musa, Ibrahim alaihi salam. Allah menggabungkan pada dia ada dua sifat. Okay? Macam karakter-karakter apa dia? Nabi, seorang nabi. Allah telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut Nabi sebut dalam hadis dia kata apa? Innallaha hastafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah telah memuliakan yang lahir daripada Ibrahim, okay? Memilih Ismail daripada anak Ibrahim. Okay. Jadi cerita tentang keturunan. Sekarang Nabi Ibrahim bercakap dengan ayah dia. Okay. Sedangkan ayah dia ini bukan orang yang beriman. Nak tamparan hebat kepada kita hari ni apabila kita sebut kita tak pandai mengaji. Contohnya, okay. Dia kata, yelah dah nak buat macam mana, ayah kita dulu tak pandai. Okay. Tok nenek kita dulu, ayah kita dulu tak ada ilmu, sebab tu dia tak ajar kita, tu yang jadi kita tak pandai. Jangan salah memberikan alasan seperti itu. Orang yang memberikan alasan bahawa ayah kita dulu tak pandai, orang kampung kita dulu, guru-guru kita dulu tak pandai, jangan berikan alasan menunjukkan bahawa orang tu tak syukur. Sedangkan bagaimana kamu belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibesarkan oleh ayah dia, sedangkan ayah dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Ibrahim boleh tumbuh sebagai orang yang hebat, seorang nabi yang tidak mengikut tata cara hidup ayah dia? Itu akal, al-aql. Dia cakap lagi dekat ayah dia. Ini dialog apabila dia cakap ayah dia buat tak endah kepada dia. Okay? Sebab apa? Sebab apabila benda ni, dialog ini berlaku pada masa bila? Apabila dia dah dialog dengan ayah dia, dia tanya ayah dia sebelum dia pecahkan berhala. Okay? Kenapa nak beribadah kepada tu? Apabila berhala tu dipecahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi ayah dia terus menyangka ataupun terus syak bahawa yang menghancurkan berhala-berhala ini ialah Ibrahim. Sebab Ibrahim pernah cakap dengan aku bahawa dia tanya aku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar, sesuatu yang tidak boleh bercakap dan sesuatu yang tidak boleh mengkayakan. Jadi ini nak bagi tahu bahawa taufik hidayah Allah dah, yang mana hidayah Allah dah buka kepada ayah dia, tapi ayah dia tetap juga memekakkan telinga, membutakan mata dia, blokkan akal fikiran daripada berfikir. Padahal dia sedar kan apabila Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, tengok lalat yang datang dekat berhala, dia tidak boleh menepis sedikit pun. Dia tahu dia salah. Tetapi apabila ego seseorang ini lebih besar daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal kebenaran, lalu dia tak boleh menerima kebenaran. Justru itulah kita ini takut sangat. Iman kita tergelincir, takut-takut kita jadi orang yang ego sampai tak boleh menerima pandangan orang lain. Kita kena selalu baca doa yang mana dalam dalam
Munajaat kifi dia disebut ke tak? Yang mana doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu suatu kebenaran supaya kami mampu untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu nak betul-betul batil sehingga kami ada kekuatan untuk meninggalkannya. Allahu Akbar. Itu maksudnya buat tindakan suatu benda berdasarkan kepada ilmu. Sekarang tengok kepada dialog yang kedua. Dia panggil ayah dia lagi. Ayah dia, okey, bab 1 ayah dia buat tak endah. Okey, dia bukan terus mengatakan lantaklah kamu dah tak. Dia terus lagi usaha berdakwah kepada ayah dia. Okay. Ya abati, dia panggil, wahai ayah kesayanganku, ini qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya aku telah didatangkan kepada aku daripada ilmu. Okay. Telah sampai kepadaku sebahagian daripada ilmu yang tidak diberikan kepadamu, malam yaktika, yang tidak diberikan kepada kamu, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyah, aku akan tunjuk kepada kamu jalan yang lurus. Okay? Ini benda nak bawa kepada kita bagaimana ilmu ini Allah tak kira siapa yang Allah nak bagi. Dan kita pula sebagai orang yang nak belajar, jangan tengok dengan siapa kita nak belajar. Walaupun kita kena belajar jalan kebenaran ini, walaupun dia datang daripada anak kita sendiri, walaupun daripada budak kecil sekalipun. Kenapa? Sebab bagi kemampuan untuk bercakap itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak suara Ustaz tanya? Kok lah kat sini tak berapa clear ke? Jelas tak? Jelas ya? Okey, terima kasih Kak Zainal. Okay. Kak, dia jelas. Bila Ustazah tunduk-tunduk tu dia macam lari-lari sikit. Oh, okey. Oh, nak kena keras badan. Okey, balik sini. Bukan. Nak kena duduk tegak je. Tegak je kan? Okey. Balik. Okey, balik. Jadi di sini, sekarang Nabi Ibrahim merendah diri. Cerita bahawa bukan aku nak tunjuk pandai. Okey? Maksud dia nak bagi tahu ini sungguh-sungguh. Nabi Allah bagi tahu apabila Allah menggunakan ini ni menunjukkan dia bercakap dengan orang yang tak berapa faham, orang yang sangsi tentang dia. Jadi ayah dia sangsi tentang kenabian Nabi Ibrahim. Okay? Kamu budak kecil lagi. Tak? Walaupun Nabi Ibrahim ini dah umur 40 baru dia jadi nabi. Umur dia 40. Okay? Semua nabi dilantik jadi nabi ketika umur 40. Okay? Kecuali Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Okay? Allahu Akbar. Kemudian dia kata kat sini, qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepada aku ataupun telah diberikan kepada aku. Dia guna ja'ani, telah datang. Tidak? Minal ilmi, daripada sebahagian ilmu, bukan semua, bukan nak tunjuk aku ni pandai semua benda, tak. Tapi di sini menunjukkan bahawa kemuliaan ilmu. Okay? Allah telah memuliakan ilmu ini sehingga Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah ialah alim ulama. Maksudnya daripada kalimah ilmu. Kalau kita tengok dalam Quran, ada perkataan ilmu daripada dasarnya ilmu lebih kurang kata silap Ustazah 883 kata silap Ustazah ke 885. Punya banyak yang menggunakan perkataan ilmu. Dan setelah sahaja Allah cerita tentang penciptaan Adam alaihi salam dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, kan Allah sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia cerita nak jadikan khalifah. Jadi apabila malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak. Lalu Allah jawab kepada dia, inni a'lamu, aku lebih tahu. Dengan sebab ilmu itu, lalu Allah tunjuk kemuliaan Adam. Ada pada mana? Wa 'allama Adamal asma'. Mulia Adam kerana ilmu. Kita kena faham. Okay?
Dan mulianya orang berilmu apabila dia beramal. Dan tak ada mulianya orang yang berilmu tapi tak beramal. Sebab tu tanda-tanda kiamat. Ni tengah tanda-tanda kiamat lah ni yang berlaku sekarang ni. Apa dia? Iaitu apabila kita belajar dengan orang yang lebih muda daripada kita. Takut ni sebenarnya, kan tak? Sebab antara tanda-tanda kiamat, dia orang muda mengajar orang tua. Sedangkan orang muda ni ilmu dia baru dapat, beramal belum matang. Dia baru pergi luar negara, contohnya pergi belajar, memang habislah kitab dia belajar. Ilmu dia ada, tapi belum matang dalam bab beramal. Apabila belum matang dalam bab beramal, kata ustazah ikut kelas kepada Ustaz Abu Zah, dia kata apa? Zalim kamu jika kamu beri ilmu kepada orang tapi kamu belum lagi beramal. Seperti mana? Seperti kamu bagi pisau tumpul kepada orang. Itulah ibarat ilmu kita bagi pada orang tapi ilmu tu tumpul. Macam beri pisau tumpul. Jadi apabila orang nak guna, kan tak? Dia menyusahkan orang. Buat tak menjadi, buat tak menjadi. Okey? Melainkan orang yang dapat pisau tumpul tu, dia kena asah lagi, asah. Okey? Barulah dia jadi tajam. Dia dah dapat dah. Inilah benda yang berlaku sekarang ni. Ustazah takut, sebab tu Ustazah mohon daripada semua pendengar, tolong doakan Ustazah, supaya mampu untuk beramal. Kadang-kadang Ustazah terasa sendiri dalam jiwa Ustazah ni kan, apabila buat kelas dengan orang tua-tua ni kan, macam tadi Ustazah memang sekarang ni sebab duduk kat kampung, Ustazah buat kuliah dengan orang-orang kampung lah. Kan tak? Panggil orang-orang kampung yang kat sini, Ustazah pun buat kuliah iaitu tentang tadabbur surah Kahfi. Okay? Jadi apabila dan mengaji mereka, ada seorang daripada makcik tu dia kata, Ustazah saya ni Su, sebab kami panggil Su je. Su dia kata, ya Allah, dia kata, macam mana nak buat ni? Dia kata, dia memang tak boleh, dia nak cerita bagaimana dia nikmat beramal. Setiap pagi dia kata, dia akan beristighfar 1000 kali. Lepas subuh tu, 1000 kali tak miss. Dia kata, tiap-tiap hari. Ustazah dengar kan, Ustazah kata, ya Allah, ni Allah tempelak aku ni. Tengok orang ni beristighfar pagi-pagi lepas subuh 1000 kali. Sedangkan kamu, wahai Suraya, yang duk mengajar orang, pagi-pagi kamu istighfar tak 1000 kali? Rasa macam Allah tush, kena ada, okey? Macam tu lah. Bab beramal tu. Lalu dia sebut, suatu hari, lapar ni, lepas solat subuh ni, lapar. Hari ni nak makan dululah. Dia kata, tak nak lagi lah istighfar 1000 kali. Lepas makan nanti nak istighfar lah. Dia sebut macam tu. Apa berlaku? Lekat. Makanan tu tak boleh nak masuk. Lekat. Dia kata, ya Allah, Allah tegur aku. Okay? Jadi, kalau dia sebagai satu kebiasaan. Lalu apabila kita beramal, Allah akan bagi namanya nikmat. Okay? Nikmat. Kalau kita tak buat, kita akan cepat disedarkan oleh Allah bahawa kamu telah menurunkan darjat kamu. Aku dah letak kamu di darjat yang tinggi. Jadi ini yang benda yang paling kita nak. Sekarang Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, okay? Bahawa cakap dengan ayah kamu, apa dia Nabi Ibrahim cakap? Aku ini Allah bagi ilmu kenabian. Okay? Ilmu tentang kenabian. Ilmu tentang suhuf. Kan Nabi Ibrahim dia memang tak ada kitab. Tetapi Nabi Ibrahim ada apa? Suhufu Ibrahim wa Musa. Okay? Dia ada suhuf. Lebaran-lebaran untuk mengubah syariat, orang panggil. Okay? Beza dengan kitab. Kitab ini merangkumi secara lengkap. Tetapi apabila sebut suhuf, dia adalah helaian-helaian untuk bentuk akhlak. Okay? Untuk bentuk akhlak. Okay. Kemudian, dia kata apa? Percayalah. Okay? Kalau aku bercakap kecil, mungkin logik lah kamu tak nak percaya. Sekarang umur Nabi Ibrahim dah 40 tahun. Okay? Berdakwah. Okay? Dah tua dah ni. Dah matang dah. Okay? Sekarang Allah bagi pada aku tapi Allah tak bagi pada kamu. Sekarang Allah suruh aku sebab dia
bagi ilmu pada aku, sekarang kamu kena ikut aku. Dan dialog ini Allah nak tuju kat kita hari ni. Mak ayah kita kan bersusah payah. Contohnya kita lah. Masa dulu kerja sampai tak sempat nak belajar. Sebab apa? Sibuk cari duit untuk menyekolahkan anak. Betul kan? Kerja, hantar duit ke anak, suruh anak belajar. Sampai kerja rumah pun tak suruh buat. Tak apa, biar mak buat, kamu pergi belajar. Betul eh? Untuk apa? Ja'ani minal ilmi. Nampak eh? Supaya Allah bagi kepada anak tu ilmu. Tapi apabila anak dah pandai, dia ajak kita, dia tegur kita, mak, tak boleh tu mak, kaki nampak nak keluar rumah, nak pergi sidai kain, janganlah. Janganlah pakai kain tuala je. Kadang-kadang tak pakai pun, pakai scarf je. Janganlah mak macam tu, pandai nak tegur orang. Nampak eh? Kadang-kadang anak ni tegur, mak dah lah tu kerja dah. Pergi mana-mana, pakailah tudung, nanti hidup tak berkat. Kadang Allah marah. Kamu ingat kamu tu dulu duit, kamu pergi belajar tu duit ni lah. Maknanya ni nak cerita sikap. Okay? Walaupun Allah bawa tentang Nabi Ibrahim, Allah nak cerita kaedah kita sekarang ni. Bahawa kamu sekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi apabila anak kamu bawa sesuatu, kamu tak nak ikut cakap dia. Allahu Akbar. Okay. Ahdika siratan sawiyah. Aku akan pandu kamu. Maknanya hidayah tu kan milik Allah. Tapi Nabi akan bawa tunjuk jalan supaya dia ikut jalan ini. Ini nak tunjuk kepada kita, kita tak mampu bagi hidayah kepada siapa pun. Walaupun dalam ayat ini dia kata bahawa nescaya aku akan tunjuk kepadamu jalan yang lurus. Kamu hanya boleh tunjuk, tapi tak boleh bagi hidayah. Sehingga kan Allah juga tegur dalam ayat-ayat Allah kata apa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karakter dia sama. Okey? Nabi Ibrahim sayang dekat ayah dia. Nabi Muhammad sayang pada pak saudara dia. Sama kan? Jadi apabila Nabi Muhammad rasa sedih sangat. Sebab apa? Sebab pak saudara dia tak nak terima cakap dia. Dan surah Maryam ini adalah surah yang diturunkan pada masa berlakunya kematian kematian Abu Talib. Jadi apabila Abu Talib meninggal, tidak? Okey? Bukan sebelum daripada Abu Talib, bermakna masa Nabi dikecam sungguh-sungguh, Abu Talib tak boleh nak buat apa pun. Jadi Allah nak tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruskan dakwah kepada Abu Talib sebagaimana Nabi Ibrahim meneruskan dakwah dia kepada ayah dia. Jadi kita apabila kita baca ayat ni, kita ingat Allah nak suruh aku ni teruskan lagi berdakwah kepada ahli keluarga. Sebab tu Allah tak bagi semua ahli keluarga kita jadi baik. Mesti ada, kan? Kadang-kadang mungkin anak-anak betul dah, adik-beradik, keluarga sebelah mak kita, keluarga sebelah ayah kita. Kadang-kadang mungkin kita baik, tapi keluarga sebelah suami. Jadi ini maknanya tugas dakwah. Ya, abati cerita baru pula. Dia panggil lagi. Bab pertama, kamu tak nak. Tu tak apa. Okay, sekarang aku nak bagi tahu tentang kepentingan ilmu. Yang ketiga dia kata, ya abati aku risau sangat. Okay? Kamu baik dah. Aku hormat sangat kepada kamu. Tapi apa dia? La ta'budi syaitan. Jangan kamu jadi hamba kepada syaitan. Ya? Nak apa sayang? Sekejap anak usah kacau. Ya? Pergilah main sana. Okay? Okay, bye. Okay. Dia kata apa? Jangan kamu menyembah syaitan. Mana kita kalau orang kata sembah syaitan, marah tak? Marah kan, kita mana ada ikut syaitan pun. Tak ada pun kita ambil syaitan duduk depan, kita pun sembah dia. Tak ada. Okay? Tapi maknanya mengikut bisikan-bisikan syaitan. Ikut perasaan. Syaitan tu dah menguasai perasaan kita, lalu kita jadi orang yang ego, tak boleh terima kebenaran. Walaupun yang betul tu kita tahu betul, tapi tetap tak boleh terima. Sebab tu kalau nak berdakwah kepada keluarga, kadang-kadang kita suruh orang lain dakwah. Okay? Suruh orang lain cakap. Kalau kita cakap bukan nak dengar. Allahu Akbar.
Lalu inna syaitan kana lirrahmani asiya. Dia cakap, dia terang balik. Syaitan ini adalah kepada Allah yang maha pemurah. Okay? Sebab syaitan ini, dia ni untuk menghasut orang lain supaya mengingkari kepada apa yang Allah bagi. Okay? Asiya, selalu buat maksiat. Jadi kenapa dia sebut kat sini nak bagi tahu bahawa ayah, dia masih lagi bersangka baik dengan ayah dia. Bahawa ayah ni tak ikut, bukan sebab ayah jahat. Faham tak ni? Tapi sebab syaitan kacau ayah. Kita pun sama juga bila kita cakap, anak kita tak nak dengar cakap kita kata, ya geram je, betul. Sekarang yang kamu kena bermusuh, bukan musuh dengan ayah kamu, musuh dengan anak kamu. Yang kamu kena musuh dengan syaitan tu. Ya. Kadang-kadang kita punya geram kat anak, lala kita jadi kawan syaitan. Sebab kita angkat suara punya nak marah, betul tak ni? Kita dengar kita betul. Punya marah, geram sangat tak boleh nak tahan. Puas hati kita kata. Puas tu adalah ayat setan. Buat satu benda sampai tahap puas. Allah Akbar. Ni tak kata korang, kata tarbiyah pada diri ustazah sendiri ni. Kadang-kadang apabila kita marah, suami kata, dadah lah tu su. Okay? Slow sikit. Kan tak? Sebab warning daripada suami tu. Kan tak? Dah lah tu. Kan tak? Kadang-kadang kalau kita dikuasai oleh syaitan, kita akan menjawab kan? Cakap memanglah senang. Cuba buat sendiri. Yang angkat suara. Tak sedar dengan siapa kita cakap dah tu. Tak sedar dah. Suami kena hormat. Kan? Sebab hati sakit. Allahu Akbar. Sekarang tengok bagaimana panduan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apabila cakap, dia orang tak nak dengar cakap kita. Tak nak terima kebenaran. Set dalam jiwa. Dia tu sebenarnya okey je, tapi setan yang jahat. Setan kacau dia. Cakap macam tu. Lalu yang keempat dia kata, ya abati, wahai ayahku, wahai ayah kesayanganku. Dia tetap panggil sayang. Wahai ayah yang dia rasa dia sanjung. Ini akhafu. Aku sangat takut. Okay? Ya. Aku sangat takut ayyamassaka azabun minar rahman. Akan terkena kepada kamu azab daripada Allah yang maha pemurah. Fatakuna lisyayatini ni waliya. Kerana syaitan itu telah menjadi wali kepada kamu. Okay? Allahu Akbar. Apa yang keempat yang kita nak faham dekat sini? Okay? Sungguh apabila kita punya dah sakit hati, kita dah cakap geram, setan yang kacau dia. Apabila setan kacau dia, kita punya bermusuh dengan setan dah. Sekarang letak dalam jiwa, nak teruskan dakwah. Apabila kita nak terus dakwah, iaitu menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Apabila sebut poin keempat, ini adalah tugas pendakwah. Tugas semua orang, jangan sampai lepas diri. Lantak dia lah dia nak jadi apa pun, dah cakap-cakap dia. Tak ada istilah tu. Ni benda kita kena faham. Siapa yang guna dalam diri dia, kita dah cakap dah, dia tak nak dengar, biar dia lah. Dia tanggunglah sendiri. Takkan ada. Sebab ayat keempat ni lah. Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Aku takut nanti kamu akan terkena azab. Jadi selagi aku bernyawa, aku akan cuba tarik kamu, selamatkan kamu. Allahu Akbar. Mulia tak mulianya sikap Nabi Ibrahim. Okay? Ikhlasnya dia dalam berdakwah. Okay? Kita nak kenal ikhlas tak ikhlas, tengok poin terakhir itulah. Okay? Kalau lah kali lantak, tak ada ikhlas dah. Kan kita gerak anak bangun subuh. Okey dah. Umi dah gerak dah 3 kali. Tak kira dah. Kamu dah besar panjang ke dah? Dah balik, tanggung sendiri dosa. Senang je ayat kita kan? Sebenarnya siapa jadi kawan setan ni? Anak jadi kawan setan ke kita yang jadi kawan setan? Na'udzubillah min zalik. Betul tak ni? Jadi sebab tu apabila kita dah dimula dikuasai tadi, ingat poin keempat. Okay? Poin keempat ingat. Tanggungjawab kita hari ini ialah menyelamatkan orang. Okay? Jadi apabila kita menyelamatkan orang selepas kita berdakwah, kita tak akan mengumpat orang tu. Kita tak akan umpat orang tu. Kita bahkan rasa kesian. Ya Allah, kesian. Jadi ingat ada 4 poin dalam tugas dakwah yang perlu kita buat. Apa dia? Pertama, kita selamatkan orang dalam bab akidah.
Apabila kita tengok orang tu akidahnya lari, itulah bermulanya tugas dakwah kita. Bab akidah. Ya. Tak kira lah cara macam mana. Contohnya, ya, apabila orang tu cakap kat kita, okay, nak kadang-kadang dalam dunia kita pada hari ini, orang akan kata, mujur aku tak aku balik awal. Kalau tidak mesti kena hujan. Contohnya dah. Okay, orang cakap, mujur. Apabila dia sebut mujur, benda ni ada kaitan dengan akidah. Dia tak nampak bahawa Allah lah yang menyelamatkan dia. Jadi apa tanggungjawab kita? Kita kena tegur bahawa bukan kita bersandar pada mujur. Allah lah yang pilih kita. Okay? Apabila Allah nak selamatkan kita, dia bagi ada yang membantu kita. Dia bagi otak kita terfikir je, baik aku balik dulu. Sampai kat rumah, alhamdulillah sempat angkat kain. Lepas angkat kain siap-siap, hujan pun turun. Tapi kita susahnya nak puji Ar-Rahman. Sebab tu dalam ayat ini Nabi Ibrahim sebut Ar-Rahman yang maha pemberi, yang maha pemurah, yang maha pengasih kepada kamu. Dialah yang pandu kamu. Allahu Akbar. Banyaknya kita kena belajar kan. Banyak benda Allah tegur kita pada hari ini. Jadi apabila kita nak tegur poin 6, iaitu bab iman. Jangan didahulukan dalam bab syariat. Okay? Iaitu contohnya orang tu tak solat. Kita tengok dulu, kenapa dia tak solat? Sebab mungkin dia tak kenal Allah. Kita tak paksa juga, solat cepat, solat cepat. Paksa juga dalam bab syariat tu, dalam bab fiqh tu. Tapi dia orang tak kenal Allah. Akhirnya dia berterusan beribadah, solat kerana manusia. Bukan kerana Allah. Tak sampai poin. Maknanya poin terakhir kita selamatkan tak orang ni daripada azab api neraka? Tak. Kita hanya nak tengok dia indah pada pandangan kita di dunia semata-mata. Kita berjawablah ayat nak sedapkan hati. Sekurang-kurangnya kita jawab. Sekurang-kurangnya dia solat. Padahal tak ada nilai apa tu. Sebab tu tanamlah akidah daripada kecil. Okay? Lepas tu yang kedua, nak bagi ilmu kepada orang, nak selamatkan orang, kita kena ada ilmu. Jadi talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah rehat daripada belajar. Okay? Jangan sampai tertanam dalam jiwa kita rasa dah okey. Rasa dah cukup. Tak ada. Ya. Kemudian dia sebut apa lagi kat sini? Iaitu ingat syaitan tadi yang menyesatkan kita, dan last kali tugas kita adalah bawa orang, selamatkan orang daripada azab api neraka. Last kita tengok dia kata apa? Qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim. Ayah dia kata, benci sangat ke kau ni pada Tuhan-Tuhan aku ni, wahai Ibrahim. Okay? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Sebab apabila kita cakap dengan orang ni, orang yang salah faham, dia akan fikir berbeza dengan apa yang kita fikir. Betul kan? Kita punya tegur anak-anak. Anak kita salah faham, dia kata mak benci dia. Mak tak suka dia. Betul tak ni? Padahal mak tegur ni, cakap ni bukan mak benci. Mak punyalah sayang. Tak? Tapi dia salah yang kita nak asrahkan. Nabi Ibrahim cakap ni kerana dia sayang. Sampai dia panggil, ya abati, wahai ayah kesayangan. Tapi dalam hati ayah dia ada penyakit. Okay? Sampai dia boleh tanya, benci sangat ke kamu ni? Okay? Kepada Tuhan-Tuhan aku, la ilam tantahi la arjumannak. Tengok ayah dia dah mula dikuasai oleh hawa nafsu dia. Dia berkata, jika kamu tak berhenti, dia punya dah ancam. Nampak tak ni? Iaitu apabila syaitan menguasai diri seseorang, dia bercakap, dia rasa dia betul. Dia rasa dia besar. Dia menggunakan hak. Ayat ni yang paling Ustazah takut terhadap diri Ustazah sendiri. Kadang-kadang apabila kita cakap, kita kata, ingat, ni mak kamu tahu. Dah boleh start dah tu. Apabila anak tak nak cakap kan. Dah boleh guna kuasa veto tu. Ya sayang. Ada colour. Ya, mana buku adik tadi? Dia cari buku adik.
Cari buku color, pergi buku adik je. Hmm. Ha? Ada dalam bilik. Cuba tengok. Okay? Jadi di sini dia kata apa? Kalau kamu tak berhenti juga, ni ayat warning ni. Kamu tak berhenti juga, la arjumanna, aku akan rejam kamu. Okay, dia guna kalimat rejam. Aku akan rejam kamu. Wahjurni malia. Berambuh kamu. Okay? Menjauh kamu. Hijrah kamu. Dia kena hajarah kat sini. Hijrah kamu maknanya kamu pergi lari. Jangan sampai aku nampak kamu. Okay? Ya. Okay. Tu dah sebab lebih daripada masa. Tengok dia. Anak dah mula mengacau dah ni. Okay? Dia kata, aku akan kurejam. Maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi lari, jangan balik-balik. Macam itulah ayat-ayat bahasa Melayu kita kan. Ustaz dah cuba ubah ayat. Sebab apa ayat ni? Seorang ibu, seorang ayah, dia takkan kata macam ni dekat anak. Sebab seorang ayah fitrahnya sangat sayang dekat anak. Tapi apabila dia kata macam tu, dia terlampau panas. Dia terlampau geram. Tidak? Maknanya dah sampai tahap over. Tidak? Setakat kamu marah-marah benda lain tak apa lagi. Tapi kalau dah kamu dah cuba bawa kat Tuhan aku, okay? Ya saya. Kamu dah marah kat Tuhan aku dah tak boleh sabar dah. Buka ni. Aku dah tak boleh sabar dah. Sekarang kamu jauh. Dan Nabi Ibrahim subhanallah ikut ayah dia kata. Sebab kalau aku duduk dekat ayah aku sakit hati dengan aku. Jadi aku tak nak jadi anak derhaka. Boleh faham ni? Jadi aku lari bukan sebab aku benci kat ayah. Cuma aku nak ayahku tenang. Tenang apabila dia tenang kukuk dan dia fikir, tenang balik, dia fikir balik apa yang aku cakap tadi. Itu sebenarnya kenapa Nabi Ibrahim berhijrah. Okay? Apabila dia berhijrah, barulah dia pun berkahwin dengan Sarah. Lepas dia berhijrah. Daripada bumi Palestin, okay? Dia mula berhijrah. Okay. Allahu Akbar. Jadi apabila dia mula jauh daripada ayah dia kata apa? Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Okay? Bukan dia pergi lari dengan rejam-rejam kaki dia. Kan? Cuba tengok kalau kita marah dekat anak kita punya keluar rumah ke, nak marah, dia hempasnya kaki, dia tarik dengan kasar beg. Tapi tengok bagaimana Nabi Ibrahim keluar daripada rumah dengan memberi salam kepada ayah dia. Salamun alaik. Salam sejahtera kepada kamu. Maksudnya, aku doakan kepada kamu. Allah akan bagi keselamatan. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan sentiasa minta ampun daripada Allah untuk kamu. Aku takkan berhenti. Aku keluar rumah bukan sebab aku benci kepada kamu. Tapi aku patuh kepada cakap seorang ayah yang kalaulah kerana aku duduk depan mata kamu akan menyebabkan kamu sakit hati. Biarlah aku keluar supaya kamu dapat nilai ketenangan. Nampak tak ni? Jangan pula apabila kita belajar macam ni, kita kata, oh saya nak larilah sebab mak saya marah kat saya. Kan tak? Walaupun dia lari, ingat dia tak pernah berhenti minta ampun bagi pihak ayah dia. Okay? Innahu kana bi hafiya, dia kata. Okay? Dan aku akan berdoa kepada Allah dalam keadaan hafiya. Okay? Nak sebut macam ni, macam hafiya ni. Berdoa sungguh-sungguh dalam keadaan apa ni? Allahu Akbar. Dia kata macam ni, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia pada aku ni Allah tak pernah lagi Allah tak bagi apa yang aku nak. Tak pernah dikecewakan. Macam itulah maksud dia. Selama ni aku minta apa dengan Allah, Allah tak pernah pun kecewakan aku. Dan aku sangat yakin apabila aku minta dengan Allah, Allah pasti akan bagi kepada kamu. Allah pasti akan ampunkan dosa kamu. Okay. Jadi di sini Ustazah akan berhenti kepada ayat 47. Kita akan sambung pada minggu depan sampai ayat 50. Cuma Ustazah nak buat rumusan dekat sini sikit. Supaya kita tak terhenti dalam keadaan termangu-mangu. Okay. Iaitu
yang dimaksudkan dengan Allah di sini iaitu tugas kita adalah usaha. Okey? Jika tak berjaya juga apa yang kita doa, apa yang kita usaha, jangan sesekali salahkan Allah. Okey? Itu bukan bermakna bahawa Allah tu tak dengar. Okey? Sebab Allah nak tegur balik. Sebab ayat kat atas dia kata kepada ayah dia kan, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Okey? Wala yughni anka syai'a. Kalau kita lah cakap dengan orang macam ni, kira dia kata, alah handa, kenapa kamu cakap, kamu kan dia katakan, kenapa kamu sembah kepada Tuhan kamu yang tak boleh dengar. Tiba-tiba kita pun, Nabi Ibrahim pun doa juga dengan Allah kan. Wahai Allah, bagilah hidayah dekat ayah aku. Wahai Allah, ampunkanlah ayah aku. Tapi Allah bagi tak hidayah kepada ayah dia? Tak kan? Ayah dia masih Islam tak? Tak. Ayah dia mati dalam keadaan kafir. Ayah Nabi Ibrahim. Okay? Kenapa Allah tunjuk benda macam ni? Okay? Allah nak bagi bahawa orang yang bercakap ini, bahawa dia bertambah teguh keyakinannya kepada Allah. Bukan bertambah confused. Kamu kan cakap tadi dekat ayah kamu, dan keadaan dia macam kita nampak, kamu minta dengan Tuhan kamu tak dengar. Nampak? Sekarang kamu pun minta dengan Allah. Tapi Allah tak perkenankan. Okay? Adakah kamu nak menyamakan? Tidak sama sekali. Okay? Sebab itu ini orang panggil keteguhan hati orang yang beriman kepada Allah. Kena sebut macam ni. Sangka baik dengan Allah. Allah tak bagi ayah aku beriman mesti ada sebab. Dan itu adalah baik pada aku, yang mana baik pada ummah. Sebab semua yang Allah takdir dalam hidup kita bukan untuk kita seorang. Tapi dia adalah untuk orang lain. Sebab tu namanya khalifah, untuk generasi belakang kita. Khalifah maknanya orang yang datang generasi baru. Okay? Jadi yang depan ni jadi pemimpin. Apabila kamu tunjuk model, orang belakang akan ikut. Khalifah maknanya belakang. Okay? Orang belakang. Jadi sebab tu Allah jadikan ini sebagai bahan ujian untuk dilihat oleh orang belakang. Jika kita dalam hidup kita doa tak diperkenankan juga. Okay? Tengok bagaimana Nabi Ibrahim tak pernah menyalahkan Allah. Dia selalu bersangka baik. Allah tak pernah pun tak tunai impian aku. Tu kena faham. Yang salahnya mungkin kena fikir balik. Ya Allah, bukan ayah aku tak tahu yang dia buat tak salah. Tapi dia sengaja kekalkan kerana ada sikap ego dalam jiwa dia. Okay? Rasa dia tak boleh terima. Dan sikap yang sama, Azar ayah dia ni, benda yang sama ada pada Nabi, pada Abu Talib. Sama aja. Okay? Abu Talib. Okay? Abu Talib sokong Nabi kan? Tapi kenapa dia tak beriman? Sebab dia sangat sayang pada pengaruh dia. Azar pun sama. Sebab dia sangat sayang kepada pekerjaan dia. Pekerjaan dia, apa dia? Buat berhala. Jadi rezeki dia ada pada berhala tu dia rasa. Dia tak nampak yang punca beri rezeki tu ialah Allah. Okay? Abu Bakar pun sama. Dia tak nampak yang mengangkat martabat manusia ni ialah Allah. Dia lebih jaga perasaan manusia daripada Allah. Jadi kita pun kena buat benda macam ni. Hari ni ambil iktibar. Jangan sampai kita jaga orang sampai mengabaikan Allah. Okay? Sebab nak jaga sangat perasaan orang ni ada. Okay? Sebab kawan datang rumah kita pun tak apalah, solat lambat pun tak apa. Ada. Okay? Sebab apa? Jaga hak kawan. Sampai hak Allah kita ketepikan. Nanti Allah akan biarkan kita sendirian. Na'udzubillah. Jadi utamakan hak Allah. Ni benda kita nak kena fikir ni. Banyak benda ni. Allah nak tegur kita. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada masa akan datang bagaimana cerita Nabi Ibrahim setelah ayah dia halau dia daripada rumah, ayah dia suruh dia jangan sampai ayah dia tengok lagi muka dia. Okay? Lalu dia pun patuh cerita bagaimana dia lari daripada rumah dia. Insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Okay? Wallahu alam, dan ingatlah hijrah ini adalah hijrah yang terbaik. Okay? Hijrah itu apabila Allah guna kalimah hijrah, maknanya sesuatu yang menukar. Apabila dia pergi, dia akan dapat nilai yang lebih baik daripada duduk di tempat dia yang asal. Okay? Wallahu alam. Aqulu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.